Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan kami, rancangan BTZ. Dan kali ini, episod hari ini ditajakan khas oleh teman-teman baru kami daripada KNF. Excited lah. So, lain dan tak bukan, iaitu Ejen Kai, Nurul dan Fitri. So, welcome to the BTZ family. Thank you so much. Ke depan kita akan kenalkan each and every one of them, insyaAllah. InsyaAllah, ahlan wa sahlan. The number is down there, so check them out. Alright. This video is also in collaboration with GERTV. GERTV is the media platform for GR Global Ihsan Relief, and banyak usaha-usaha kemasyarakatan, begitu juga humanitarian yang mereka lakukan. And there's a specific campaign that they are currently running, which is called Care for Clean Water, and they are pledging to raise $4,000 to build 10 electric wells by the end of August untuk memberikan clean water kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan. So please help out. The information will be provided below as well. Boleh macam sikit suara ni. Apa khabar semua okay? Baik, alhamdulillah semua. InsyaAllah kita dah So, baik, kita dah berapa episod dah kita tak ada bay? kita dah 2 episod tak ada bay So ada bay pula macam pelik sekarang. Tak ada. Okay, maintain lah 2 orang je lah. Tak nak. Itu BTZ dia punya B dia nak tak mana? Takkan TZ je. Okay lah, I've been away for a while pasal kerja. So okay lah, explore dunia sikit. Tak jauh mana pun, Indonesia je. Alhamdulillah. So it's okay lah, it's nice. Macam mana sana punya keadaan semua okey? Keadaan okay, COVID pun dah of course dah mengurang. So I think business and activity pun dah back as per normal. So yeah, it's nice lah. Suddenly, finally like you can have all these sporting events, starting to go on. Mengenai results kita tu, kita bincang lain punya podcast. Itu meeting besar lah nanti. Okay, insyaAllah. yang penting dipermudahkan semua urusan, InsyaAllah. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung dengan perbincangan yang baru. Setelah lama kita bincang mengenai Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Nabiullah Ishaq. Lama betul lah. Lama. And the reason that it's a long discussion is simply because of how significant they are lah, basically. Kalau orang yang tak penting mungkin macam saya ni, cerita dia pendek. Tapi orang yang penting macam Nabi Ibrahim takkan pendek kan, dia panjang. Tapi hari ini kita pindah insyaAllah, kita berbincangkan Nabiullah Yaqub dan Nabiullah Yusuf AS. Ustaz, please Ustaz, ayat apa yang kita nak fokus on hari ni? Kisah Nabi Yusuf ni, I rasa semua orang dah tahulah dalam Quran memang Allah khususkan satu surah untuk Nabi Yusuf tu sendiri. Dan satu surah tu sangat menarik disebabkan Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi kisah yang disebut dalam surah Yusuf ni di antara kisah-kisah yang paling indah, yang paling cantik yang Allah pernah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok cerita Nabi Ibrahim hari itu pun dah cukup indah dah. Dengan perjuangan dia, dengan apa orang kata, yalah, tawakal dia dan sebagainya. Kita sendiri kita yang menyampaikan benda ni, kita dapat belajar banyak benda tau. Correct. Dah masuk dalam 5-6 episod juga cerita Nabi Ibrahim. So kita haraplah dengan apa yang kita sampaikan tu, kita dapat ikut sedikit banyaklah jejak langkah Nabi Ibrahim tu sendiri. Betul. Yes. Tapi kita beralih pindah kepada cerita Nabi Yusuf pula sekarang. Perjuangan seorang Nabi yang dipanggil sebagai Ulul Azmi juga. Di antara Nabi-Nabi yang hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kita nak mulakan cerita dia daripada hari ini. Episod pertama lah cerita Nabi Yusuf ni. Cerita dia memang sangat unik disebabkan kalau kita tengok pada ayat yang betul-betul Allah sebut dalam Al-Quran, bagaimana bermulanya kisah Nabi Yusuf tu adalah waktu Nabi Yusuf bermimpi. Wah, tu interesting sih. Nabi Yusuf bermimpi tu mimpi yang biasa, tapi subhanallah, apa demi mimpi tu Apa dia punya ayat dia, Bay? Tak lah, from what I know lah kan, dia mimpi apa, bintang, matahari, bulan semua sujud kat dia kan. Betul. So I think that's really like magnificent lah, macam fantastic lah, you know. Macam you dengar benda-benda gini. I think the ayat is if I'm not wrong lah, is ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar Ra'aituhum sajidin. Insya-Allah. So bila Nabi Yusuf kata apa ni dalam Quran yang Allah kata Nabi Yusuf melihat dalam mimpi dia, ini ra'aitu ahada asyara kawkaba. Itu dia melihat 11 planet. Kaukab tu planet. Dalam mimpi mimpi seorang nabi Kaukab is planet. 11 planet, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, di mana mereka itu li sajidin dalam keadaan mereka bersujud kepada Nabi, tunduk kepada Nabi Yusuf. But before we move on kan, this is where the introduction is interesting. Ayat surah ini bermula dengan Allah sebut, we are going to tell you the best of stories. Ulama debate juga kenapa cerita ni dianggap sebagai the best of stories. Betul.
And banyak dia punya interpretation dia. Ada ulama cakap dikarenakan struktur cerita ni. Ada yang cakap dikarenakan the details of whatever that you get from it. Ada yang cakap dikarenakan pesanan-pesanan yang ada di dalamnya itu merangkumi semua aspek kehidupan dan sebagainya. Tapi ada juga ulama yang cakap because it is different in a sense that cerita ini revolves around dreams. Okay. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam bermula dengan mimpi, berakhir dengan mimpi, tengah-tengah dia pun mimpi. Yeah. Cuma again lah, when you are thinking about this particular issue, dia boleh jadi satu perbincangan yang agak besar in regards to how we take dreams. Dalam agama kita, how do we understand dreams and perspektif kita terhadap mimpi itu macam mana? Ya, betul. I think that ada orang yang dalam masyarakat, diorang ni tak indahkan mimpi sangat. Mimpi-mimpi lah kan. Ya, betul. Ada pula yang kadang-kadang berlebih-lebihan di dalam urusan mimpi. Okay. And they have their reasons for so. Right? And this is something yang kita kadang-kadang kena Okay, fikirkan for juga. example macam mimpi nampak ular. Oh, ada benda petanda yang tak baik. Nampak ni. Ada orang tak kisah apa? Besok aku nak kena. Mimpi kena patuk ular. Kalau tak pernah mimpi macam mana? Ada tak orang yang tak pernah Tidur mimpi? lenyap nama dia. Ada tak orang tak pernah mimpi? Ada tak orang tak pernah mimpi? I think kalau orang dah penat sangat dia tak mimpi, babe. Ya, Cuma probably mimpi lah. ni, apa yang what I realise mimpi kadang-kadang effect of mimpi tu is sebelum you tidur you ada fikir sesuatu. Yeah. Pun akan masuk dalam mimpi juga. Dia macam continue kan cerita Dia macam kan? continue, macam benda tu bawa sebab apa yang kita tahu dalam mimpi ni memang disebutkan mimpi ni adalah permainan syaitan juga dalam tidur kita kan. So bila kita cakap pasal mimpi, dia macam syok tu bila kita tidur kita mimpi sesuatu. So ada orang kadang sebelum tidur tu dia dah fikir dia nak achieve sesuatu ke, dia nak capai sesuatu ke. Bila masuk dalam mimpi kadang-kadang mimpi tu macam menyambung cerita dia lah. Correct. Tapi kadang-kadang bila dalam mimpi pun cerita lain keluar. Betul. Pernah macam diorang cakap, semalam aku mimpi kau. Wah, panjang umur kau Tu macam mana pula? Dia banyak. Actually dalam hadis Banyak pun perbincangan hadis panjang. Hatta Okay. kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, antara hadis pertama dalam Sahihul Bukhari menceritakan bagaimana wahyu sampai kepada Nabi. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, di antara awal wahyu sampai kepada Nabi was in the form of visions or dreams. Okay. Tengok cerita Nabi Yusuf, semuanya tu mimpi. Ya. Betul. Ta'birur ru'a or the interpretation of dreams is something that happened during the time of the Prophet. Banyak kali orang pergi kat Nabi, ya Rasulullah, aku mimpi macam ni. Nabi tafsirkan. Ya. Abu Bakar pernah tafsirkan mimpi. Aisyah tafsirkan mimpi. Bila Umar meninggal, Umar dibunuh dan ditikam, dia mimpi dulu. Sebelum Dia cakap aku dibunuh, nampak benda tu. Aku I was pecked by a hand twice. Dia takbirkan mimpi tu, ada orang perempuan pun takbirkan mimpi tu. Dalam hadis Nabi, and this is where we try to make sense of this. Ya. Kata Nabi SAW, mimpi tu 3. Pertama adalah sesuatu yang datang daripada Allah. So Allah kasih kita tengok certain things. Ya. Alright. Yang kedua adalah datang daripada syaitan. Okay. Yang ketiga adalah permainan minda. And for every itu ada dia punya jenis dia and a certain things that you do about it as well. Kata Nabi SAW, kalau kita mimpi satu perkara yang datang daripada Allah, biasanya kita rasa macam a bit light. Alright. Kita rasa happy ya. Okay, what about kalau you macam you know lah, setengah-setengah orang cakap orang mimpi arwah, say for example, dah baru meninggal, mungkin 3 days atau maybe 1 month later and all that. So some say kalau arwah tu berbual, which means it's syaitan. Kalau dia tak berbual, dia gitu senyum ke dia apa, which means tu dia lah tu. Wallah alam. Wallahu Dia alam, cerita dia adalah interpretation of dreams is not a definitive science. Okay. Maksudnya dia tak ada macam this equals to this, Accurate this equals tak ada. Dia tak accurate. Alright. Right. Alright. It could be anything lah. It could be anything. Yeah. Kadang-kadang mimpi tu daripada syaitan. Kalau mimpi tu daripada syaitan, kata Nabi, it will feel a bit constricted. Kita bangun ni kita rasa macam terganggu sikit. And Nabi ajar nak Badan buat apa? sakit. Rasa berat, rasa Yes, macam bingung yes, dan yes. sebagainya. Nabi cakap dry spit 3 times on the left. Dry speed. And then sebut na'udzubillah syaitan terrajim. Okay. Nak kena demo ke dry spitting? Dry speed Dry spitting. Macam beatbox pula Oh. lain lagi. Oh, ada talent Tu malam je, babe. Itu the dry speed was sebut auzubillah. Okay. Yang ketiga adalah permainan akal kita sendiri. Ya. You pernah mimpi apa paling pelik? Oh, actually banyak juga kadang kereta terbang. Macam pernah juga macam all this pelik-pelik punya benda. Tapi kadang dalam mimpi tu kita pernah macam actually ni aku mimpi tau. Dalam mimpi you tahu kita mimpi. Kita tahu wow. ni kita mimpi. Kadang I rasa macam bangun je it's a dream. Kadang pernah macam jatuh daripada tingkat 2, tingkat 3. So you know that kind of distance, that kind of height, you jatuh you rasa macam Tu orang tapi kata bangun macam nak membesar orang kata. Itu tafsir dia. tak tahu serius. Zaman Al-Imam Muhammad ibn Sirin, zaman Tabi'i, ada satu kitab namanya Tafsirul Ahlam, Tafsirul Ru'a. So dia kumpulkan semua mimpi-mimpi sahabat-sahabat Nabi and then dia cari 4 patterns.
Alright. Kalau pattern ni apa maknanya, pattern ni apa maknanya. Cuma lagi dia pun cakap benda ni is just ijtihadat lah. Berarti selama ni orang cakap macam gini. And nobody should take it seriously. And that's the conclusion. Alright. Kita mimpi apa pun, yang penting adalah dia tak boleh menambahkan agama, dia tak boleh mengurangkan agama. Betul. When it becomes that, maka dia bermasalah. Malah kalau kita tengok semua ajaran sesat, there's one commonality, which is Mimpi mimpi. Bergantung kepada mimpi. Betul. Guru aku cakap macam gini, guru aku cakap tak payah solat, guru aku cakap kena pergi kat bukit ni dan sebagainya. It's all mimpi. No, it happens. betul. Right? Forecasting of the future and stuff datang daripada mimpi. Yes. So for us, kadang-kadang dia penting, dikarenakan Nabi sebut, kadang-kadang mimpi itu datang daripada Allah. I kalau boleh share mimpi, I pernah mimpi baru-baru ni, tak baru-baru lah, tengah-tengah kahwin tu. Kita mimpi. Mimpi mana ada introduction tu, mimpi tu masuk. Mimpi terus masuk, yes. Kan? I tengah mimpi tengah tawaf. And mimpi tu I tengah nangis. Tawaf tengah nangis. Okay. Maksud tawaf kaki rasa sakit. Mimpi dia end. Dah. I Bangun bangun. kaki sakit. I bangun, I tengah nangis. My wife first thing cakap, "Bi, kenapa you nangis?" Then I bangun, I tengok, kaki sakit lah. And then I told the dream to my wife lah. And then my wife tafsirkan mimpi tu lah. Kencang lah kira lah. Dia cakap mungkin agaknya macam gini, Tuhan nak nampakkan apa. Kita mungkin save duit banyak nak pergi holiday, save duit nak beli barang-barang. Mungkin kita tak save duit nak pergi umrah gaji kot. Agaknya Tuhan agaknya nak cerita kat kita, "Oi, save duit lah." Agaknya macam gitu. Kita fikir, pandai juga bini aku ni. Macam gitu lah. Dia plan nak pergi, ada bercerita dia buat gitu lah, mungkin. Situlah, ke arah situ Mungkin I pernah mimpi yang lepas tu macam tak boleh bangun balik You pernah kan? Macam mana? Kira mimpi dalam mimpi macam kita tahu kita dalam mimpi. Lepas tu kita try nak keluar daripada mimpi tak boleh keluar. Oh, lomok. Really eh? Ada. I think benda tu banyak orang lalui. Macam tak tahulah tu benda jin. Kita pun tak sadar. Macam ada kadang tidur, kan. orang cerita kita mimpi kena hempap lah, mimpi macam kita sesak nafas and all that lah. Tu kucing kan? Right. Tapi I usually kalau jadi imam dekat luar negara, macam kita kan kena balik macam kita punya program pack kan. Pas tarawih ada qiyam ni semua kan. So bila I tidur, I selalu mimpi pintu bilik imam tu. Oh, is it? So like macam bila tengah tidur macam dia macam tidur ayam-ayam lah. Kira macam tak boleh tidur betul kan. So bila dah balik tidur nanti I macam seakan-akan macam tengah ready untuk nak jadi imam. Wow. Jadi bila tidur mimpi gitu je selalu macam bangun, cepat-cepat dah lambat ni. Ada pernah like I mimpi macam nak buka pintu bilik nak imam ni, nak buka pintu bilik imam ni tak boleh buka tau. So bila I bangun dia I cakap dah lambat dah. Tu apa tafsir dia tu? Tu tak tahulah tafsir dia macam terbawa-bawa je lah. Terbawa-bawa. Ada soalan yang penting. Kenapa tidur ayam-ayam? Tak tahu. Tak tahu. Fitri tahu, Fitri tak tahu Random tak ikut nak kat luar. Ya. Tanya cameraman lah, cameraman tahu lah. So itu cerita mimpi lah. It's a real thing. And hari ni pun psychologists and scientists mula nak belajar untuk mimpi. But they are only scratching the surfaces. Diorang tak tahu what is the reality of dreams. Is it a psychological, is it a chemical punya reaction and stuff. Diorang tak tahu sampai sekarang. And ini kemungkinan perkara yang Allah takdirkan yang kita pun tak ada answer tu lah. Betul. Ada riwayat yang I dengar waktu I kat Jordan tu, ada satu syekh ni memang ahli sufi lah. Okay. So memang cara perbualan dia tu memang agak ke arah mimpi dan sebagainya. Jadi macam dia menyucikan diri dia tu through mimpi dia tau. Okay. Jadi bila dia mimpi dia dalam keadaan gelap ni semua, dia akan semangatkan diri dia untuk ibadah. So macam the more mimpi dia akan macam menyeramkan dia akan dekat dengan ibadah lah. Tapi lama kelamaan dia kata mimpi ni yang dia rasa macam menghantui dia tau. Okay. Dah jadi part of him Dah jadi macam setiap hari bila dia nak tidur dia takut. Alright. So itu yang kadang-kadang kita tengok ada orang yang terbawa-bawa sangat dengan mimpi ni, sehingga kan syaitan dengan jin mempermainkan dia tu dalam hidup dia. Disebabkan setiap hari dia mimpi tu, dia rasa macam kononnya macam boleh bakar dia semangat untuk ibadah lagi. Tapi dia tak sadar yang sebenarnya permainan tu datang daripada syaitan. And dia macam was-was dalam ibadah. Dia was-was dalam apa benda semua dia buat, dia rasa macam tak puas dengan apa yang dia buat. So dia kata apa yang kita dapat daripada mimpi ni, kita kena tengok. Sebab ada mimpi yang baik yang bila you nampak yang kadang-kadang dia benar, bila you bangun you lupa mimpi tu. Bila you bangun you tak ingat tau apa mimpi tu. Macam you dalam mimpi you bawa kereta mahal lah gini. Tapi bangun macam apa tadi kereta apa orang apa kita jumpa Mini Cooper. kita lupa tau. Ada study tau dia cakap actually bila you tidur, actually kalau you mimpi 7 mimpi, you will only remember one. Kan? Ada study kan. Okay. So bila ulama tu ni I tengah dengar dekat masjid lah, dia kata so disebabkan aku terlalu sangat terbawa-bawa dengan mimpi aku sampai hidup aku ni tak tentu arah, dia kata. So aku kira lepas tu dia macam dia tahu yang realitinya is mimpi ni is just a mimpi. And Allah SWT pun tak akan membebani aku seperti macam gitu. Jadi setiap hari dia mimpi benda-benda yang mengerikan dia.
Makin gelap dan bila dia duduk satu tempat tu dia macam lonely dan sebagainya. So dia kata itulah di antara permainan syaitan. Could be ada orang mimpi yang biasa. Tapi mungkin sebab dia dah percaya sangat dengan mimpi tu, itu yang mendatangkan kemudaratan lah bagi dia. Tapi once Nabi Yusuf dah mimpi macam tu, so apa dia bilang dekat bapak dia? Nabi Yaqub kan? Nabi Yaqub. So did he tell the father? Yep. Ya. Yeah. Jadi dalam ayat tu Allah sebut kira ya abati inni raaitu. Dia cakap dengan bapak dia lah. Okay. So kira nak tunjukkan yang ni bermula ni cerita Nabi Yusuf ni, Allah SWT kata dia memberitahu kepada bapak dia. Ya abati inni raaitu ahada asyara kawkaba. Asy-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Bapak dia kata, wahai anakku, janganlah kau ceritakan cerita ini kepada adik-adik atau abang-abangmu. Oh. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Adik-beradikmu fayakiduna laka kaida. Which is interesting dari sudut kita bayangkan kita mimpi satu benda yang so significant, then we go to our father who is supposed to give an answer apa. Tapi dia tak jawab apa. Dia cuma jawab satu benda je. Dia cakap, you know what, this dream is this dream. Later on we figure that particular matter. But you know what, kadang-kadang mimpi ni boleh membawa kepada fitnah. Ni yang tadi kita sebut. Certain people you tell, certain people you don't tell. Okay. You want how to deal with it. But kita bincang lama pasal mimpi ni pun, again, our call is to moderation and understanding it properly. Kita tak cakap mimpi ini tak penting langsung. Betul. And kita juga tak cakap mimpi ni segala-galanya. There's a way that you understand it. Right? And bapa kepada Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub alaihi salam, nampaknya pun buat benda sama lah. Dia tak kasih, dia cakap nanti dia punya makna dia nanti lah. Yang penting adalah bila kau mimpi ni, kau jaga-jaga dulu. Ni Kau jaga-jaga dulu. Certain people you don't tell. Yang kecoh-kecoh lah. Yang kecoh-kecoh dulu. Dan akhir ayat tu Allah sebut inna syaitana lil insani adu mubin. Maksudnya dia dengan mimpi ni syaitan akan membuat sesuatu kepada manusia. Sesungguhnya syaitan tu adalah musuh ketat bagi manusia tu. Jadi Nabi Yaqub in a way macam dah bagi hint yang akan ni adalah satu benda yang special ni terhadap anak dia ni. Alright. Sebab kita pun dengar cerita yang memang yalah Nabi Yusuf di antara di antara anak yang paling dicintai oleh bapa dia. Itu pun ada kisah juga. Bagaimana dia boleh outshine daripada adik-beradik dia yang lain dan sebagainya kan. Jadi bila masuk pada mimpi tu, Nabi Yusuf sekarang tak tahu cerita dia. Dia belum nampak. So Allah SWT tunjukkan cerita dia tu dalam kehidupan dia. Alright. Means benda tu kalau ikut betul, dia pun memang ada adik-beradik apa? Correct. Bapak Berapa dia 9 6 Yang humban dia kat dalam 11. 11 kan? Okay. So benda tu ada related dengan ayat tu. Okay. Kalau you tengok balik kan. Ini ra'itu ahada asyara kaukaba. 11 planet dia nampak. So 11 planet kau tu kena mimpi 11 planet sujud pun seram sih ni. Mimpi sih. But the reality of that mimpi adalah the father is also trying to say that you know what, kau punya adik-beradik kau ni ada lain macam sikit. Kemudian bukan sahaja itu, tapi sebut some form of attribution adik-beradik kepada setan. There's a possibility of evil in adik-beradik. And this is something yang normal lah. Yang normal, tapi kadang-kadang orang susah nak Terima. understand, nak terima. Ya. Dalam adik-beradik ni kemungkinan Ada berlaku gaduh. jealousy. Ada jealousy. Ya. And jealousy luaran daripada family ni bukan nak cakap okey, tapi maksudnya boleh nak handle lah. Tapi kalau jealousy and hatred happening within a family, dia buruk lah. Yes. Problem. And kita doa lah mudah-mudahan terpelihara. But that's the reality yang Allah Subhanahu takdirkan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Which brings to another issue also. Di antara sebab ada jealousy pun adalah dikarenakan tadi Ustaz sebut Nabi Allah Yaqub AS seem to prefer Yusuf over the rest. Okay. Now soalan dia adalah dah nampak lah. Soalan dia adalah, is it fair for a father to prefer one over the other? Betul. Macam you ada 4 anak, right? Yes. Soalan dia adalah, you ada sayang satu lebih daripada yang lain tau? Soalan ni dangerous tau. Ni Tapi kalau bapak selalu cakap tak. Betul tak? kita cakap tak, tapi deep inside, is it possible for you to distribute love accordingly? Betul. Susah. You nak berlaku adil, but you try. Betul tak? Betul. Kadang muncul lah muka dia ni. Betul. Muncul muka dia tu. Dia apa tau, dia kalau you balik holiday ke balik kerja, you cari siapa dulu? Ada gitu kan? Yes. That's an indication. I think dia ada season pun. Mungkin tak boleh lah. Myla being the youngest, of course dia nak kita. I tak cakap siapa-siapa. Betul tak? Tak, I think it's normal. I think kalau dari sudut pride, dari sudut kebanggaan, dia selalu yang first. Yes, of course. Lagi-lagi kalau teringat Mika, every time I tengok Mika ni sekarang, I kasihan tengok dia. Because he's growing up. So dia dalam macam dunia yang dia I can say confusion probably. Maybe dia growing Figuring Ah. things out lah. Figuring things out. Tengah Exploring carilah, tengah explore. Jadi inilah time-time dia tengah actually macam tak tahu benda ni betul ke benda ni salah kan.
So that's why I nak kena macam have that eagle eye daripada jauh. I nak kena tengokkan dia, macam observekan dia. So make sure that kalau dia terkeluar then hello sini. So this is not right, this is right, this is not right. So yalah. Then after that you know Moza macam okay, you know that she's okay, she will be okay. Dia handle benda dia sendiri. So okay, you tak fokus sangat. Correct. After that you have Muaz. So boys actually boys ni banyak macam trigger kita punya attention lah. I think my take is from a perspective of preference ataupun perasaan. Memang tak boleh lah kita nak membagikan cinta tu secara Adil lah. It's difficult. It's difficult. Tapi tak kisah, it's fine as long as tanggungjawab kita dilaksanakan dalam keadaan adil kepada semua. Betul. Ya. Maka boleh. Kan ada hadis Nabi SAW bila Nabi letak ada budak kat peha Nabi, anak perempuan dia letak kat peha Nabi. Nabi marah. Nabi cakap tak, kalau kau letak satu kat peha, lagi satu perempuan letak kat. Berarti kalau kau nak belikan ini mainan, kau belikan itu mainan juga. From the perspective of responsibility, you need to be fair. But dari sudut perasaan ini memang Allah tahulah, Allah yang tahulah. Balik Even nak you pun angkat tak tahu kan. Balik nak kena angkat. mau rabak juga kan. Perasaan Allah yang tahu kan. Even antara isteri-isteri Nabi pun. Walaupun kita tahu yang Nabi tu kira orang Adil. yang memang adil, memang Allah berikan keadilan bagi dia. Tapi ada few things yang Nabi pilih hanya isteri ni yang boleh buat. Ada karakter-karakter yang ni hanya isteri ni je aku boleh bawa. Okay. Dan antara semua riwayat mengatakan Nabi lebih prefer setelah Nabi punya kematian Khadijah, Nabi lebih prefer Aisyah. Alright. Tapi sebelum Aisyah hidup, Khadijah was the main person lah. Kan dalam pembangunan Nabi SAW, karakter Nabi punya mujahadah, Nabi pergi berdakwah, Nabi punya susah payah hantar makan semua, itu Khadijah punya usaha. Yeah. So Dan masing-masing ada dan sacrifice macam mana macam you cakap lah, macam you sekarang fokus you on Maila sebab dia paling baby kan. Yes. Tapi macam mana pun you akan ingat perjuangan you bila dengan Mika dulu macam mana kan. Betul. The startup, time you dengan Mika is the time you pergi luar negeri, you bawa dia the first of everything lah, yeah. First of everything. So I think benda tu you cakap macam mana you adil pun tetap Allah akan letakkan dalam hati you yang you tak perlu sebut pun actually. Tetap you macam ni. Kalau Nabi Yusuf ni dia anak nombor berapa ni? Dia yang Yusuf, muda lah. Dia muda. Dia ada adik tak silap Ada bawah Bunyamin. Dalam riwayat lain sebut dia Benyamin. Benyamin. Dia kecil. Ada riwayat yang I baca. I baru dengar tafsir ni daripada seorang tokoh tafsir juga. Yusuf datang pada mak lain lah. Jadi bermulanya kisah Nabi Yaqub ni, Nabi Yaqub dia ada 3 isteri. Okay. Dengan itu dia mempunyai zuriat yang banyak lah. So kita tengok yang dalam riwayat mengatakan dia ada 11 adik-beradik lah Nabi Yusuf. Antaranya Nabi Yusuf. So Nabi Yusuf di antara yang the last atau second last lah, kita tak tahu So Nabi Yusuf ni dilahirkan daripada seorang ibu yang namakan yang nama dia adalah Rahil. Oh, okay. Rahil. Diorang ni semua datang daripada Bani Israel lah. Okay. Betul lah Bani Betul, Israel lah kan. betul. So yang lain tu datang kepada isteri-isteri yang lain. So yang interesting tentang Nabi Yusuf cerita dia, yang I baru dengar daripada riwayat ni, mengatakan bahawa bermulanya jealousy di antara adik-beradik dia ni adalah daripada kasih sayang bapak dia jugalah. Mak dia kenapa bapak dia letakkan fokus tu pada Nabi Yusuf? Kenapa tak pada adik-beradik lain? So dalam riwayat ni mengatakan bahawa Rahil ni di antara isteri yang terakhir lah, isteri yang ketiga. Bila dia merahilkan Nabi Yusuf lahir aja dia pun wafat. Oh, okay. Isteri dia wafat atau mak dia wafat. Jadi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada sifat bapak tu macam nak berikan extra attention tu disebabkan Nabi Yusuf tak dapat kasih sayang daripada mak. Betul. Yalah, kesian lah. Yalah, Itu mula. Lepas tu bila tengok balik cerita tu baru macam make sense. Make sense lah. Okay. Make sense sebab Faham. kalau you tengok daripada sudut adik-beradik dia semua lelaki. Ada yang kata lelaki semua, ada yang kata lelaki, ada kata perempuan campur. Tapi whatever pun, kalau kita tengok bapak tu macam dah biasa ada anak, dia akan treat semua sama apa. Yes. Tapi kenapa ni special disebabkan mak dia meninggal pada usia Nabi Yusuf waktu tu kecil. Jadi bapak dia cuba nak cover balik kasih sayang mak dia tu kepada Nabi Yusuf. So indirectly macam double up, triple up kasih Yes. sayang, then dia tak sedar lah actually yang dia tak even towards the betul. rest. Okay, faham. Dan dalam riwayat tu dalam riwayat tu sebut yang Nabi Yusuf punya family ni kan besar kan. So berlaku jealousy di antara adik-beradik dia tu pun bukan bermula daripada mereka, tapi bermula daripada mak-mak mereka. Oh, okay. So you tengok macam ada seorang tu bapa dia ada 3 isteri. So tinggal 2 lah So efek isteri punya perasaan ni bila bapak tu tak bagi attention ke anak-anak dia apa,
asal kau pilih anak yang ini asal kau tak pilih anak ni So antara dua isteri yang pertama dua ni, kira berlakunya jealousy di situ. Okay. Sehingga kan diorang seakan-akan macam menghasut lah. Anak-anak Yes, diorang yes, macam yes, ini lain. Because kalau you tengok ayat yang seterusnya, Nabi Yusuf di plan untuk hapuskan Nabi Yusuf tu dengan macam-macam cara sih. And cara dia is a bit extreme tau. Maknanya dia hapuskan dia supaya dia dah tak ada kat dunia ni lagi. Dia bunuh lah, So kira. benda tu, hasutan tu datang, yalah, at the end of the day memang syaitan punya hasutan lah. Yes. Bermula daripada jealousy ni semua kan. Tapi bermulanya titik tu daripada mak-mak mereka, di mana mereka merasa macam, kenapa kau dah tak bagi attention kat anak-anak aku apa, dia ni mak dia special sangat ke? Yes, Kan? yes. Jadi di situ anak-anak pun terasa macam Yalah, mak of dah course cakap, lah. Mak dah cakap mesti dia anak-anak activate pun semua plan anak. plan for banyak benda untuk buat ni benda. Tak ada. I punya perspective is that from the perspective of ayah ataupun bapa ni kan, dia cuba sedayanya Nabi Betul. Allah SAW. And also from the perspective of anak-anak, kita kena realise that is possibly going to happen lah. Yeah. Kadang-kadang kalau ada isu yang kita dengan mata kasar kita nampak macam tak adil sangat, benda tu biasa. Betul. Kalau you tanya pun adik-beradik kan, I anak kedua. You pun kedua eh? Kedua. You anak berapa eh? Kedua. Oh, kita semua kedua eh? Yes. Oh, patut kita special Kedua. Tak pasal Tak pasal Nak kena buang ni, nak kena buang kat berigi. Orang selalu cakap anak kedua ni macam tak dapat attention sangat, katanya. Selalu yang besar ni first lah. Yes. Yang last tu kira yang kecil kan, so kena manjakan Besar tu sikit. kena marah, yang kecil kena manja, yang tengah-tengah diam. Exactly, right. But you realise that that's how it works lah. Okay. Mak bapak aku ni cuba sedayanya, tapi kadang-kadang bila ada benda macam ni, kena tutup sebelah mata lah. Yeah. That's at times Kita selalu the understanding one lah. Ataupun terpaksa understanding lah. I think for me, my sister dengan I beza 1 year. So macam Tak jauh sangat. dia tak ada difference sangat. Tapi bila dengan my brother jauh. So actually my attention daripada my mother lagi banyak. My mother punya attention dekat I masa tu kira lagi lama, because I dengan my brother lah 4-5 years. So kadang-kadang tak rasa juga, because bila my brother punya time pula kita semua dah besar. Betul. Jadi your father punya attention kat siapa? Your daughter, your sister kan? my sister, yes. Standard lah, mommy's boy. Correct. So my father dia akan emo kalau my sister. Lagi sekarang my sister duduk Saudi Macam Wah, like jauh lah macam Anak bapa. I ingat baru-baru my sister baru kahwin dan terus hijrah terus pergi Saudi My father malam tu bawa my mother pergi tempat playground first time dia bawa my sister. sedihnya. Wish. And my sister like that time 20 lebih lah kan. So like my father betul-betul kira macam in a way macam ni lah anak perempuan seorang kan. So bila I dengar masa tu my mother call kan, macam Umi kat mana? Umi kat tempat playground kat Yishun ni. Ni abang kau nak pergi tempat. Kesiannya, sedih tau. Sedih sih. So Sedih. yalah, itu baru permulaan lah, because bapak punya love terhadap anak perempuan ni lain. Lepas tu you tengok kadang orang bila dia berumah tangga kadang kita tengok asal si bapak dia nangis. Tak boleh lepaskan lah. Bapak susah nak dia lepas, bukan satu, dia redha atas lepas anak dia tu. Cuma dalam hati dia, boleh ke budak ni jaga macam aku jaga. Lepas tu kadang ada kes-kes yang macam nauzubillah suami dera isteri ke apa bila bapak dapat anak dia tu dia kata macam, aku pun tak pernah buat kau macam gini sih. Itu yang kadang-kadang buat bapak macam geram kan, macam dulu anak aku baik-baik je aku jaga. Dia kasih kat engkau kan. Tak payah jauh. I Moza nak pergi kedai bawah je. Wait, I follow. Kamu sampai gitu. Sih. Tak boleh. I pun macam, yelah dia nak premises kan. Betul. Ya. Sekali macam, daddy can lah I go 5 minit je bawah je. Betul. Tapi cakap wait, I pakai baju I pergi. Like naturally lah benda tu happen. Tak tahu Yelah, that concern dalam ada isu kat kahwin tu kadang-kadang menarik lah. Bila duduk majlis kahwin ni macam 1001 benda berlaku Yes. Cik, kalau kita tengok ada benda yang kelakar, ada benda yang macam pelik ada je benda kan. But that's the thing lah. Bapak ni walaupun Cuma aku tahu kalau kau kahwin kau nangis kan. I Dia ada nangis. sikit cengeng sikit I ni dari nangis dulu. Semua gambar kahwin mata bengkak. Semua. Serius lah. Dia dikenali dengan cengeng sikit So, dulu. my wife macam, why you never happy lah marry me macam tu. Alamak, dah kena attack ada satu Regret side pun nangis. I tak tahu lah. It was apa nak cakap I was maybe takut, maybe happy, and then tak tahu. I don't No, know. that's how you express yourself Yeah. through emotion. So, perhaps. I memang cengeng. Macam Ustaz tadi cakap betul. Semua Dia ada orang everybody ada moment-moment dia. Ya, betul. Saja bila je tertitik. I think I masuk musabaqah dalam 7-8 kali around the world Rasa satu kali I menang musabaqah, dapat nombor 7 je, tak menang first lah. Tapi dekat Dubai one of the most prestigious musabaqah in the world So siapa yang pergi Dubai ni, kalau cakap kau pergi competition Dubai okay. Tapi tahu lah. Dubai bukan senang Sampai airport aja you memang nak kena test 3-4 salah je dia hantar balik. Really? So tough So bila dah sampai situ sekali,
specialnya orang-orang Quran ni, bila I ingat lagi musabaqah tu, bila you menang, dia akan ikram, dia akan hormat mak bapak you. So dia tanya, siapa mak bapak kau? Sebab dia tahu mak bapak bukan sebarang lah yang anak-anak Betul. jadi hafal Yes, Quran yes, ni. of course. So masa tu I ingat macam dalam banyak-banyak musabaqah memang competition ni I tak pernah ajak my mother because lagi tambah pressure tau. Macam yes. macam body tau. Masa my mother my expectation a bit lain sikit. Tapi masa tu macam because apa tau, my mother selalu daripada kecil selalu macam cakap dengan my father lah, macam apa ni, satu hari nanti kita nak tengok Muhammad nanti jadi imam, menang musabaqah. Jadi benda tu semua dah termasuk dalam kepala otak terus boleh nangis babe. Of course, of course. Terus nangis. Macam you cakap kan, Yes. you main bola kan, tiba-tiba keluar lagu Majulah kan. Cuma gambar tak keluar dekat national day hari tu lah. Babe, kalau I boleh cerita satu cerita pasal bapak you pasal I belajar dengan bapak dia. I belajar Quran dengan bapak dia. I pernah tengok ni, wallahi pernah berlaku. You can tanya your father also Bapak dia pernah cakap pasal dia tau. Depan I nangis. Is it? Bapak dia mengharap ustaz nak Zahil macam gini. Breakdown in front of me. Serius? I tak pernah share benda ni. Dia breakdown. Itu pengharapan seorang ayah kepada anak. Kita nak kebaikan untuk anak kita. Kita nak dia he go places and then Allah protects them and so on and so forth. So benda-benda macam ni kadang kita tak perasan apa yang mak kita dalam sisi kita tengah solat tu dia rasakan. So this is part of us trying to invoke appreciation terhadap ibu dan ayah kita. Kita tak perasan yang where we are today largely is because of pengharapan dan doa mereka. Of course. I Agree. In all honesty. Kita ni tak ke mana tanpa mereka kita tiada lah Kita memang tak ke mana lah kan. Jadi cerita Nabi Yusuf ni actually cerita pasal bapak juga, perjuangan bapak Betul, dia tu. memang. Sebab nanti pertengahan kisah Nabi Yusuf ada sesuatu yang berlaku pada bapak dia. Kepada Nabi Yaqub ni yang membuat kita celik mata lah, kenapa bapak dia menangis to that extent kerana sampai buta kan. sampai buta dan sebagainya. Tu mau part 2, part 3 sih. Oh ini mau Panjang dapat juga juga. ni Ni panjang agaknya juga kan. sama juga Yusuf 4 parts agaknya. For parts now we are good guys. Okay lah. Just to remind everybody again, the new sponsors for this particular video, kawan-kawan kami KNF. Agent Kai, Agent Nurul, Agent Fitri. Please do contact them insyaAllah. Are we good guys? Okay, insyaAllah kita Alhamdulillah, jumpa pada episod yang seterusnya.